diam je lembu pula. Ada lembu? Je lembu. Oh. Bukan ini sudah. Dia angkat. Enggak wah. Ikut ada. Dia. Ready ya? Oh, you ready? Take 1, 2, 3, action. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ucapkan kepada para penonton. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang ajaran sesat. Saya juga telah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum semula. Tak. Ini abah tu. Ya. 1, 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada para penonton dan juga para pendengar kita yang berada bersama saya hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang ajaran sesat dan juga saya telah menjemput pendengar-pendengar saya yang pertama iaitu Muhammad Zuhailmi, Aizat Bakhtiar, Hilfi bin Ahmad dan juga Fitri sebagai pembantu saya untuk mengupas lebih lanjut tentang ajaran sesat. Okey, ajaran sesat merupakan satu perkara yang ataupun pandangan yang berbeza daripada ahli sunnah wal jamaah, di mana ia boleh membuatkan akidah seorang terpesong daripada perkara yang benar. So dari situ kita akan kupas lebih lanjut tentang ajaran sesat. So saya menjemput bina pertama kita iaitu Muhammad Zuhailmi untuk mengupaskan tentang kenapa berlakunya ajaran sesat ni. Silakan. Okey, ajaran sesat ni selalunya terjadi atas 3 faktor utama, iaitu faktor kepercayaan, faktor psikologi dan juga faktor ilmu. Okey, dalam faktor kepercayaan kita dapati bahawa penganut-penganut ajaran sesat ni selalunya terdiri pada golongan yang cetek ilmu dan mudah percaya kepada guru-guru ajaran sesat yang menyandarkan ilmu mereka berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Walau bagaimanapun, ilmu yang disandarkan tersebut merupakan ilmu yang telah diputarbelikkan untuk memastikan bahawa golongan-golongan yang cetek ilmu ini dapat mengikuti apa ajaran yang diajarnya. Seterusnya, golongan-golongan yang cetek ilmu ni selalunya terdiri pada golongan muda yang merupakan golongan yang darah membuak-buak, yang punya kegairahan untuk dan memiliki perasaan ingin tahu untuk mencari ilmu-ilmu dan kelebihan-kelebihan yang ada pada ilmu-ilmu Islam. Walau bagaimanapun, oleh kerana ilmu mereka terlalu cetek, mereka tidak mempunyai mereka mudah percaya dan mudah terpesong untuk mengikuti guru-guru ajaran sesat. Seterusnya, faktor psikologi. Okey, selalunya guru-guru ajaran sesat ni mereka merupakan orang yang petah bercakap, golongan yang intelek dan golongan yang punya karismatik leader. Jadi mereka mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang cetek ilmu, golongan yang tidak mempunyai ilmu yang tinggi lah. So golongan-golongan ni jadi mudah terikut dengan ajaran yang mereka berikan. Dan seterusnya, faktor ilmu seperti yang saya telah kupaskan tadi, selalunya golongan penganut ajaran sesat ni terdiri pada golongan yang cetek ilmu. Seperti yang kita tahu, bila mereka cetek ilmu dalam segi akidah, dari segi agama, jadi mereka mudah terpedaya sekiranya ilmu yang diberikan kepada mereka itu merupakan ilmu yang telah diputarbelikkan. Seterusnya, golongan-golongan yang mengamalkan ilmu-ilmu batin seperti ilmu kesilatan. Seperti kita tahu, ilmu kesilatan itu merupakan ilmu seni mempertahankan diri. Tapi jika kita mengamalkan sampai ke tahap ilmu batin, yang kita ketahui ilmu batin itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Seperti yang kita tahu, ilmu batin ni memerlukan kita untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Jadi golongan-golongan ni mereka terpaksa berinteraksi dengan makhluk gaib yang merupakan salah satu benda khurafat yang seperti dinyatakan dalam Al-Quran, yang mengatakan kita tidak boleh menduakan kuasa Allah. Jadi bila mereka berinteraksi dengan makhluk gaib, bermakna mereka percaya bahawa makhluk gaib ini punya kuasa, mempunyai kemampuan untuk memberikan mereka kuasa seperti ilmu kebal dan sebagainya. Bermakna mereka percaya bahawa kuasa makhluk gaib ini lebih kuat daripada kuasa Allah. Jadi dari situ terjadi
terjadinya ajaran sesat. Okay. Itu dia dari sedikit kupasan, bukan sedikit banyak juga kupasan mengenai mengapa berlakunya ajaran sesat daripada saudara Jeremy. Seterusnya kita akan lihat dari segi golongan yang terlibat, yang sering terlibat dan juga mudah terlibat dalam ajaran sesat ini. Kita jumpa panel kedua kita, Aizat Bakhtiar. Silakan. Okey, jika dibincangkan mengenai golongan yang terlibat dalam ajaran sesat. Okey, di sini saya ingin membincangkannya, iaitu golongan yang mudah terlibat ataupun mudah terjebak dengan ajaran sesat ni adalah golongan muda, iaitu dalam lingkungan 17 hingga ke 26. Kerana di usia muda seperti mana saudara kita Cik Rahimi cakap, okey, golongan ini mudah terlibat kerana faktornya yang ilmu cetek dan juga perasaan ingin tahu dan menerokai perkara baru. Oleh itu mereka mudah terjebak dengan faktor-faktor lain sepertinya faktor rakan sebaya. Okay. Kemudian lingkungan umur 37 hingga 46 ni adalah golongan yang sukar terpengaruh kerana mereka ni telah pun didedahkan oleh ilmu agama yang mencukupi. Okay. Tapi dalam pada masa yang sama kita tak boleh andaikan mereka ni telah mencukupi ilmu, kerana ilmu ni banyak lagi lah kalau kita nak terokai. Oleh itu mereka pun kadang-kadang ada juga yang terlibat dengan ajaran sesat. Dan yang ketiga adalah golongan berpendidikan tinggi. Contohnya profesor, okey, pengarah, pesyarah. Kerana mereka ini mempunyai sifat yang mengatakan yang diri mereka ni telah pun mempunyai ilmu agama yang cukup. Oleh itu mereka ingin cuba perkara yang baru dan ilmu yang baru. Oleh itu mereka ni mudah terpengaruh. Dan dengan kepandaian yang mereka ada, mereka akan manipulasi golongan-golongan muda ni lah dan golongan-golongan yang kurang agama untuk menyertai ataupun merasailah bagaimananya jika kita terlibat dalam ajaran sesat. Oleh itu ianya amat penting lah, iaitu golongan muda seharusnya mendapat pendidikan agama yang mencukupi. Okey, Saya ada soalan ni. ya. Adakah Aizat merasakan disebabkan ilmu yang terlalu tinggi, pihak-pihak yang seperti yang Aizat cakap tadi, yang seperti prof ni, mereka mempunyai ilmu yang terlalu tinggi, so sifat untuk mengkaji dan lebih mengkaji tu sangat mempengaruhi mereka dalam mendorong Ia sesat. merupakan faktor yang penting juga kerana perasaan membuat mereka terhadap ilmu semakin tinggi dan mereka akan mengkaji sesuatu agama. Okey, sehinggalah mereka menyertai ajaran sesat, Syiah dan sebagainya. Okey, dia orang akan mendalami. Okey, dan mengkaji faktor awal yang terjadinya ajaran sesat, dan dalam pada masa yang sama mereka akan terjebak dalam ajaran sesat kerana tanpa mereka sedari, kerana ajaran sesat ni merupakan ilmu yang melibatkan seperti mana yang Zulhelmi cakap, melibatkan unsur batin dan sebagainya. Terima kasih ucapkan kepada panel kedua kita, iaitu Aizat Bakhtiar, dan juga panel terakhir iaitu panel Muhammad Fitri kerana menanyakan soalan terhadap isu golongan. Seterusnya kita jemput panel yang ketiga kita untuk membincangkan tentang kawasan-kawasan penyebaran ajaran sesat yang berada di Malaysia. Silakan. Oh, kawasan. Okey, untuk Kawasan lagi. awal cari potong. Abang yang potong kan? Kawasan lagi yang bicara sama Wah, orang. aku Sibat je bila tengok. Apa dah? Cara? Kawasan memendung. Cara? Cara. Kau ada sebab aku ni. Oh, boleh kat itu lihat kawasan tu ah. Tak. Kau lagi minta mu kan. Aku buat kawasan. Kerok tu sambung ni. Saya punya cakap apa? Okey, seterusnya kita menjemput panel ketiga
ketiga kita iaitu Hifz Berhmat untuk menerangkan ataupun memberikan cara-cara untuk membendung ajaran sesat ini. Silakan. Okey, berada yang saya di sini untuk membincangkan sedikit sebanyak tentang cara-cara membendung ajaran sesat ni. Okey, saya akan bincangkan itu 3 saja. Okey, sebenarnya ada banyak lagi tapi saya akan bincang hanya 3 saja. Okey, yang pertama adalah daripada segi penyebaran ajaran Islam, iaitu menerusi berbagai kaedah seperti beliau cetak. Dengan itu juga dapat membendung ajaran sesat ni dengan menerusi laman web, Astro iaitu TV Al-Hijrah dan berbagai-bagai cara lagi yang berkaitan dengan media cetak ini. Okey. Yang kedua pula ialah berkaitan dengan penguasaan undang-undang. Okey, seperti Jabatan Agama Islam perlu mengambil benda ini sebagai benda yang serius. Kerana itu adalah melanggar undang-undang Islam kerana mereka mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Okey. So, penguasaan ini harus ditingkatkan lagi dengan kerjasama dengan institusi yang lain. Okey. Yang terakhirnya ialah dengan adanya program pemilihan akidah, iaitu seperti mana di dalam Malaysia terdapat berapa banyak kawasan, iaitu yang pertama di kawasan Jelebu, Negeri Sembilan dan di Selangor. Okey. Terdapat 4 kawasan iaitu pusat pemilihan akidah di Malaysia ni yang dapat memulihkan yang mana mengamalkan ajaran Islam ni, ajaran sesat ni bagi mengubah Ajaran Islam. Abang aku kerap ada bahagian yang mengamalkan Jelebu Ya, kat pokok lidah. Aku sekitar yang mengamalkan ajaran Islam kena tindakan. yang ketiga. Ah. Okey. Sorry, tak lawan. Jelebu tu kan kat Negeri Sembilan tau. Jelebu Negeri Sembilan. Jelebu Negeri Ya, Sembilan. lagi aku nak tanya soalan tau. Pulau. Siapa tanya dulu? Tak simple lah. Aku tanya kebab lah. Sat. Ambil apa? Jelebu Negeri Sembilan dan juga Ulu Yam Selangor. Program pemulihan akidah. Ambil Cara membendung. cara Aku nak tanya soalan Cara yang cara membendung. Aku tanya soalan yang besar, soalan kibat yang Soalan kebat. Okey, aku ulang ni nombor 3. Yang biar poin banyak sikit kan. Okey, yang ketiga pula adalah daripada segi program iaitu pusat pemilihan akidah yang berada di Malaysia, iaitu yang pertama adalah Jelebu di Negeri Sembilan. Yang kedua pula iaitu di Selangor, iaitu Ulu Mariam, Ulu Yam. Ulu Yam. Okey, silap. Okey, Ulu Yam. Saya. Dia ni lah. Babi Aku ingat tadi kami terang ada dua. Lepas okey, habaq kita kembali selepas tengok selepas pada video ni. Lepas tu time tu kan crop baru masuk ke minit bertiga kan tadi kita gelak tu. Sebab kita crop sampai 2, kalau kata tiba-tiba masuk 3 akan jadi pelik. Kalau cakap tak sama lah. Nanti ni buat ni Apa buat cakap? iklan lah. Bukan cakap. Ni start ni kan Han cakap kita bersambung selepas pada video sekian-sekian. Berat sebentar. Berat sebentar. Lepas tu Han kata Han jalan terus lah. Kalau Han relax lah, Han jalan terus. Kata okey kita kembali lagi sama Ni yang balik sebentar kan cakap okey kami akan duduk sikit kupasan tentang Dah sebab kami cakap tiga. Masuk dalam tempoh nak cut tu bagi tahu kita boleh aku select video sikit video. Tu lah dalam Tommy dah cakap 2 poin. tahu Dan lah. 2 poin ni cakap berehat sebentar tapi ada video. Taklah video tu lah aku nak suruh dia cakap Han aku suruh cakap video tu. tentang apa video tu. Kan dia contoh dia lah kita berehat sebentar dan saksikan video mengenai sat sebagainya tu. Lepas tu Han cakap kembali lagi okey panel nombor 3 akan menerangkan kembali mengenai kawasan-kawasan ni sebab kita kan gelak ni kan tak nampak pelik lah tak patut Sama tu ya. Kan tadi lepas dia kata lepas cakap kan poin kedua kan. Lepas tu kata poin terakhir tadi kan. lah poin terakhir Lepas tu kau cakap kan Han kena hold side Han cakap. Lepas tu kau cakap kalau Han sama tu memang nampak macam kalau sangat nak cut pun. Okey, aku kena stop lah. Han kena
Macam mana? Contohnya macam poin 1 dengan poin 2. Habis poin 2 tu Alex dah. Lepas tu korang cakap. Lepas tu cakap pasal sambung tu. Dah habis cakap sambung tu, aku relax tak, orang masuk balik. Boleh? So lah ni aku kita buat relax dulu sat. Tuan masuk. Tadi aku kena masuk kau nak kat saja. Tak apa, biar nanti kat. Jalan. Lah cakap tu yang Okey. Okey saudara-saudari semua. Okey, saudara dan saudari sekalian, okey. Para penonton yang dihormati sekalian, kita akan berehat sebentar sementara menunggu para penonton sekalian, kita akan berehat sebentar bagi memberi masa kepada panel kita untuk mengupas lebih lanjut. Membincangkan Mengupas Kita lebih akan lanjut. berehat sebentar sebelum membincangkan Lebih topik lanjut. sebelum bincangkan dengan lebih lanjut topik mengenai kawasan penyebaran. Okey, para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan berehat sebentar bagi Sebelum bincang. Okey, para penonton yang dihormati sekalian, kita akan berehat sebentar bagi membuat sebelum Kita akan berehat sebentar sebelum membincangkan atau sebelum mengupaskan. Kongkek menonton. Okey, para penonton yang dihormati sekalian, kita akan berehat sebentar sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang cara-cara membendung ajaran sesat yang berada di Malaysia. Masuk. Okey. Okey, bertemu kembali kita pada dokumentari ataupun perbincangan mengenai ajaran sesat. So, mari kita teruskan dengan cara-cara membendung ajaran sesat ni dari panel ketiga kita iaitu Ifi Rahmat. Okey, dengan adanya program pemulihan akidah ni yang terdapat di Malaysia, dengan adanya itu kita dapat memulihkan akidah-akidah ajaran sesat yang mana yang terpesong boleh membalikan mereka ke pangkal jalan. Okey, yang terdapat yang di Malaysia iaitu di Jelembu, iaitu Negeri Sembilan. Itu antara tempat-tempat dia lah. Itu adalah tempat-tempat pusat pemulihan akidah. Okey, yang kedua adalah di Uluyang, iaitu di Selangor. Okey, pada pendapat Ifi lah kan, sebagai seorang masyarakat, kalau ternampak secara nyata dan secara depan tentang seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat ni, apa tindakan yang sewajarnya lah Ifi lakukan untuk membendung perkara tu? Okey, pada pandangan saya lah, saya tidak mempunyai kuasa hukum untuk bercakap macam tu saya dengan dia. Saya akan mengambil tindakan untuk membuat laporan kepada pihak yang berkuasa. Panel-panel lain ada sebarang soalan terhadap isu yang kita. Okey, saya nak cakap mengapa kawasan seperti Uluyang merupakan kawasan hotspot untuk memberikan pendedahan mengenai ajaran sesat? Adakah ia kerana kawasan tersebut mempunyai ramai penganut ataupun pengamal ajaran sesat? Jadi sebenarnya di Uluyang ni itu adalah kawasan pendalaman yang mana mereka tidak bercampur dengan orang luar. Mereka hanya berkroni. Sebab itu yang itu memudahkan mereka untuk mempercayai ajaran sesat itu. Soalan yang menarik daripada panel kita. Okey, bagi isu yang terakhir ataupun poin yang terakhir, iaitu di mana kita akan lihat kawasan penyebaran ataupun kawasan yang panas yang sering mereka sebarkan ajaran sesat ini. So kita jemput panel yang terakhir kita iaitu Muhammad Nur Fitri sebagai untuk menerangkan lebih lanjut tentang kawasan penyebaran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk isu yang terakhir iaitu kawasan penyebaran yang telah berlaku di Malaysia ni. Okey, kita dapat tahu di Malaysia ni terdapat banyak tempat-tempat penyebaran ajaran sesat ni dan dah susah untuk kita nak membendung kawasan-kawasan tersebut, termasuk yang paling ketara sini kawasan pedalaman lah, seperti yang Ifi dah cakap tadi. Seperti contoh Uluyang, kawasan yang memang kita dah tahu kawasan hotspot tentang ajaran sesat yang memang di mana banyak jenis ajaran sesat yang dah terdapat di sana. So daripada situ kita pun dapat tahu yang ajaran sesat ni dia memang sangat aktif di kawasan-kawasan pedalaman kerana mereka yang menghasut ataupun mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang
berfikiran rendah ataupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kerana mereka tahu masyarakat seperti ini mereka senang untuk menarik masuk ke ajaran sesat kerana mereka tidak mendapat pendidikan yang cukup tentang agama Islam dan mereka tidak tahu tentang akidah Al-Quran semua. So daripada situ sangat senang untuk mempengaruhi golongan-golongan seperti ini untuk ditarik masuk ke dalam ajaran sesat. Tapi dalam pada itu pendapat saya tak semestinya dia dalam kawasan pedalaman. Untuk zaman sekarang, zaman yang dah moden ni, kita dapat tengok di kawasan-kawasan bandar ni pun terdapat juga ajaran sesat. Walau kita tak nampak dengan mata kasar kerana mereka sedang tengah berjalan secara berselindung lah secara senyap-senyap. Tapi kita dapat tahu serba sedikit kerana ajaran sesat ni dah pun melampaui pemikiran kita kerana mereka telah menyebarkan ajaran sesat bukan sahaja secara bertentangan tapi secara tidak alam maya. So di media sosial, telefon bimbit, macam-macam. So mereka dah pandai, dah cerdik untuk menarik golongan-golongan di kawasan-kawasan bandar. Di mana kawasan-kawasan bandar ni pun kita dapat tahu tak semua orang yang duduk kat kawasan-kawasan bandar ni mendapat pendidikan yang cukup. Zaman sekarang ni kita dapat lihat pendidikan agama sekarang dah tak apa-apa sangat diberi tumpuan. Tambah-tambah sekali di sekolah-sekolah, di IPTA, di tempat-tempat kerja. So masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan bandar ni pun tidak menitik beratkan tentang agama Islam dan tak mengambil penting tentang agama dalam hidup mereka. So daripada situ golongan-golongan ajaran sesat ni senang untuk memperdaya orang macam ni. Contoh sekali macam ajaran Ayah Pin. Kita dapat lihat dia akan mempengaruhi pihak-pihak yang berpangkat. So dia akan cari orang yang ada nama. So dia akan mempengaruhi, dia akan bagi janji manis, dia akan cakap mari ikut saya boleh pergi syurga cepat. Dia akan bagi macam tu. So orang yang tak ada, orang yang tak mempentingkan agama ni, mereka akan fikir kami ni berdosa, kami ni ikut dia senang syurga. So daripada situ mendorong mereka ni senang untuk memasuki ajaran sesat. Selain itu juga tak tergolong pihak-pihak seperti di IPT, student-student kita dapat lihat zaman sekarang student pun dah tak mementingkan ajaran-ajaran Islam dan agama sendiri kerana mereka terlalu bersosial dan leka dengan kehidupan sekarang. Di media-media sosial kita dapat lihat berita-berita palsu, ajaran sesat disebarkan dengan begitu saja. So lepas itu bila kekurangan ilmu agama, mereka dapat sebarang mesej yang berusulkan agama yang tak tepat, tak betul, tak macam mana dalam Al-Quran. So mereka akan terpedaya bila mereka membaca suatu artikel yang disebarkan dan mereka tak tahu yang itu ajaran sesat dan mereka akan terpedaya. Mereka akan baca tengok macam ni cara untuk macam ni, cara untuk ni. Mereka tak tahu benda tu fakta atau tak. Mereka tak merujuk kepada ustaz-ustaz yang lebih arif tentang perkara inilah. So daripada sini kita dapat lihat kawasan-kawasan yang penyebaran ni bukan sahaja di dalam pedalaman, malah di kawasan-kawasan bandar turut juga menjadi hotspot pada zaman sekarang. Okey, dari situ kita dapat lihat tentang kawasan. Saya nak tanya lagi tentang siapa yang bertanggungjawab ke atas hak-hak, ke atas isu-isu ajaran sesat ni, siapa yang perlu membendung cakap pasal pihak yang bertanggungjawab ni dia tak umum umum, dia secara umum perkara ni tak semestinya pihak kuasa. Kita sebagai masyarakat sendiri yang sebagai masyarakat ni kita juga perlu ada sikap tanggungjawab dalam diri bila nampak benda macam saya tanya kat Ilfi tadi, kita nampak secara terang-terangan ajaran sesat tu berlaku di depan mata. So lepas itu kita perlu tahu apa tindakan yang kita perlu ambil dan apa tindakan sewajarnya dapat kita membendung perkara itu daripada terus berlangsung. Seperti yang Ilfi bagi tadi, membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam ataupun kita membuat laporan kepada pihak-pihak yang berkuasa yang dapat membantras dan daripada situ kita juga dapat membantu dan memudahkan kerja-kerja pihak berkuasa dan Jabatan Agama Islam untuk mencari pihak-pihak yang menjadi kepala kepada ajaran-ajaran sesat ni. So daripada situ dapat membendung dan mengurangkan kes-kes ajaran sesat di negara kita ni. Okey, saya ada soalan. Berdasarkan kenyataan yang dinyatakan oleh kamu tadi, bahawa ajaran sesat ni bukan saja tersebar di alam nyata tapi di alam maya. Jadi bagi pihak bertanggungjawab seperti guru, ibu bapa dan masyarakat, adakah mereka perlu memantau telefon-telefon pintar? Seperti kita tahu sekarang kita berada di zaman moden, kebanyakan kanak-kanak punya telefon pintar. Adakah ibu bapa, guru-guru dan
pensyarah-pensyarah perlu memantau telefon-telefon pintar yang digunakan oleh para pelajar dan anak-anak mereka untuk mengetahui sama ada mereka sudah terpengaruh dengan ajaran sesat ataupun tidak. Okey, bagi saya, bagi pendapat peribadi lah sebagai Pelajar. seorang pelajar, okey, isu-isu seperti ini memang harus dititik beratkan, tambah-tambah lagi di dalam suatu keluarga. Mereka perlu tahu apa yang dilayari oleh anak-anak mereka, mereka tahu apa yang anak-anak mereka tengok dekat internet. So zaman sekarang ni kita tak boleh ambil sampai lawa benda-benda macam ni sebab benda tu dia secara Jari. umum, Semua dia, jari. semua di ujung jari secara umum. So budak-budak yang umur belasan tahun pun boleh Benar. terpengaruh kerana kalau kita tak mengawasi apa yang mereka lihat, so lepas itu akan mendorong ke arah yang ajaran sesat ni lah. So tak elok lah. Bagi saya harus daripada sisi keluarga tu sendiri perlu membendung dah perkara ni daripada terus berdosa. Jadi perlu pantau berawal lah. Daripada ni lah, dapat pendidikan awal keluarga tu sangat penting lah. Okey. Saya rasa itu saja kupasan ataupun perbincangan tentang ajaran sesat. So dari situ kita dapat simpulkan bahawa faktor-faktor dan juga cara-cara ajaran sesat ini mudah ataupun orang kata apa, benda-benda ni semua umum lah. Sebab kita pun dari kecil kita dididik tentang agama. So jika ada benda-benda yang bertentangan dengan ajaran yang kita belajar, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu adalah perkara-perkara yang sesat. So terima kasih diucapkan kepada keempat-empat panel kita hari ini kerana bantu untuk bincangkan dengan lebih mendalam tentang ajaran sesat ini. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Rela. Cara goreng. 26